Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau Hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua Excellent sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Saya ucapkan kepada semua guru dan para pendidik yang bersama dengan kami pada ketika ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Pada petang ini saya akan menjadi moderator Anda. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Alini binti Sinsian dari SK Timbua Ranau. Baiklah, kita akan memulakan sesi rasmi pada pukul 3 petang. Sebelum itu, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai motivator dalam dunia pendidikan, yang mana ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet Reflects on yang bertajuk Mastery of Word, iaitu penguasaan perkataan. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan. Selamat sejahtera dan selamat petang semua tuan-tuan dan puan yang meraihkan Hari Raya. Terima kasih kerana sanggup bersama kita pada petang ini. Tahniah kepada anda semua dan terima kasih sekali lagi. Tuan-tuan dan puan, dan pada petang ini tajuk yang saya kemukakan adalah penguasaan perkataan, the mastery over words, atau penguasaan perbendaharaan kata. Because words can be tools. And how important it is, saya akan terangkan dalam pembentangan di bawah snippets pada petang ini. Next slide, please. Semua orang tahu bahawa tanpa perkataan macam sekarang saya sedang berkomunikasi dengan anda, saya menggunakan words, saya menggunakan perkataan. Dan ada perkataan mungkin boleh kadang-kala menyentuh sanubari kita, diri kita. Kita boleh kaitkan dengan hidup kita. Kita boleh kaitkan dengan kerja kita. Perkataan membantu kita membina persepsi. Perkataan membantu kita bina jaringan. Perkataan membantu kita, of course perkataan kita bukan saja perkataan per se, tetapi perkataan yang kita olahkan kemudiannya dalam bentuk ayat atau dalam bentuk perbualan kita secara lisan atau dalam penulisan kita. So, membina persepsi, bina jaringan dan mempengaruhi tindakan kita. Kerana kita akan olah dalam minda kita apa kita nak sebut. It shapes our perception. Bila kita dengar siapa bercakap, yang membantu kita untuk bina connection. And of course, it influences actions. Next slide, please. So, kalau kita pilih perkataan, mereka mempunyai peranan yang penting dalam 3 aspek yang utama. Dalam bidang akademik, kalau anda kini sedang mengikuti pengajian di peringkat ijazah pertama, sarjana atau PhD dan sebagainya. Atau anda merupakan individu yang terlibat dalam pengajaran atau pengajian, mengajar di universiti atau institusi pengajian tinggi. Yang kedua, suasana profesional. Umpamanya, untuk ramai di antara kita di sekolah, atau di peringkat PPD, atau di peringkat JPN, atau di peringkat kementerian. Dan yang ketiga adalah dalam hubungan peribadi. Kita tak boleh lari daripada yang ketiga ini. Ini merupakan lakuan harian kita dalam perbualan, dalam penulisan dan sebagainya. Kita hantar
pesanan WhatsApp pun kita harus pastikan bahawa ia tidak menyinggung perasaan sesiapa. Kita sentiasa kena beri perhatian kepada perkara-perkara ini. Kerana perkataan ini adalah bermakna, dia boleh menyampaikan idea yang kompleks, merangsangkan emosi. Ya. Sekarang musim uh, iklan Hari Raya. Dan kalau kita lihat iklan RHB Bank, memang kalau kita tak kawal emosi, kita boleh menangis tengok iklan itu. Bagaimana seorang peguam uh, membantu membela seorang ibu tunggal. Dan sampai akhirnya yang membawa satu makna, satu perangsangan emosi dalam diri kita. Dan yang ketiga, ialah membina pemahaman. We understand things better melalui perkataan. So the power of words boleh memperjelaskan sesuatu, boleh memujuk kita untuk bangkit, untuk melakukan sesuatu, boleh beri inspirasi kepada kita dan boleh membawa transformasi. Kita boleh olah pemikiran kita selepas mendengar. Orang-orang yang hebat dalam memberi ucapan daripada Perang Dunia Kedua lagi. Winston Churchill dan Nehru dan Gandhi dan Tengku Abdul Rahman di Malaysia. Ya, great orators. Sukarno, Indonesia, Lee Kuan Yew, Singapura, all the prime ministers, they were great orators. So kalau kita lihat dalam bidang akademik, ya, bagi saya selalu kata pada orang, if you want to know somebody has done a PhD that is worth it, if you listen to that person, dengar kepada individu itu untuk 15 minit, anda tahu bahawa kajian ini memang dia yang buat. Dia tahu apa yang dia cakap dan dia boleh perjelaskan tajuk yang beliau kaji untuk PhD atau sarjana dan sebagainya. Kerana ia akan mempamerkan dalam bidang akademik, apa yang kita cakap akan mempamerkan ilmu yang ada pada kita. Yang kedua, kita akan dapat menilai teori dan ulas secara kritis. Dan kita boleh kongsi idea secara bernas dan novel. Novel ni maksudnya dia ada originality. So, tiga perkara ini akan muncul kalau kita cakap tentang penggunaan perkataan dalam bidang akademik. Dan mastery of words ini akan juga muncul dalam penulisan ilmiah, esei penyelidikan. Akan muncul dalam pembentangan kita, especially pembentangan ilmiah. Bagaimana kita gunakan dan juga perkataan yang kita gunakan. Sebab dalam bidang akademik, bila kita buat sesuatu pembentangan, ada perkataan-perkataan yang penting yang akan kita gunakan. Kalau anda lihat perkataan di sebelah kanan, power of words, ya, compare, explain, evaluate, recognize. Semua perkataan-perkataan ini adalah perkataan dalam, dan banyak lagi, daripada bidang ilmiah atau akademik. So, segala perbincangan ini kita boleh tahu, ya. Akhirnya, kalau kita gunakan the right words, the correct words, ia akan mempengaruhi pendengar kita. Dan ada masanya mereka dengar dan bila terpengaruh, mereka boleh tukar perspektif dan fikir secara kritis. Kebenaran tentang apa yang kita sebut. Yang kedua, suasana profesional. Umpamanya, seperti saya kata di sekolah, dalam mesyuarat DPPD, di JPN, di kementerian dan mana-mana persada profesional yang lain. Atau dalam seminar. So, kita dapat dalam mesyuarat profesional atau di sekolah, kita menterjemahkan idea kita dengan bahasa yang mudah. Tidak berarti power of words artinya kita gunakan bahasa-bahasa yang susah. Tidak. Kita gunakan bahasa yang mudah difahami. Yang kedua, ia ada satu kesenian tersirat untuk nak menarik atau memujuk orang. Ramai yang dalam bidang politik, dia gunakan kuasa ni untuk memujuk pendengarnya.
ketiga ia bawa untuk rundingan yang terpuji. You are in the same wavelength semasa perbincangan atau semasa rundingan. Dan bawa satu diplomasi. Kalau kita pandai, uh, umpamanya, kalau kita nak kemukakan satu idea atau satu fakta, maafkan saya, uh, mohon betulkan saya kalau saya salah. Tetapi dalam satu bacaan saya terbaca bahawa ada perkara sebegini, sebegini, sebegini. So you letak caveat dulu. You're not saying I know everything. So itu adalah satu diplomasi yang bermakna. Kalau tak salah saya, perkara ni sebegini, sebegini, sebegini. So our choice of words are very, very important. Dan ini boleh berlaku dalam surat menyurat, email, SMS, WhatsApp, dan ucapan, dalam perdebatan, dalam perbincangan, dalam perbualan. Very, very important. Saya masih ingat, masa bertugas dulu, kadang-kadang saya nak balas SMS pihak pengurusan atasan kementerian, saya dah rangka, saya akan suruh isteri saya baca, what do you think? Saya akan kata, ini mesej yang saya nak hantar, ini jawapan yang saya nak beri. Dia kata, tapi yang ini, perkataan ini, mungkin boleh bawa dua makna tau. I think you have to change this. So, tak salah tak salah untuk kita nak suruh siapa-siapa beri pandangan sebelum kita nak hantar SMS pun. Kerana kita manusia, kita fikir ikut rentak minda kita. So remember, the power to tear down or build up lies in your tongue. Yang ketiga, yang paling penting, berlaku setiap hari, hubungan peribadi. Perkataan membantu kita membina hubungan peribadi antara manusia dan juga mempengaruhi hala tuju. We might not know it, but people say, oh, he's a very nice person. Bila orang kata very nice person, artinya kita ada adab untuk bercakap. Kita pilih perkataan yang paling sesuai. So, ia dah memberi kita satu branding tentang diri kita. Perkataan yang kita pilih untuk komunikasi secara lisan atau bertulis dalam banyak segi dan dalam banyak arti kata boleh menyatu padukan atau menceraikan, boleh meleraikan atau membawa padah lagi, boleh beri inspirasi atau mematahkan semangat. Akhirnya kita, kalau kita ada penguasaan perkataan yang baik, kita membina jaringan pemahaman yang terpuji, kita mempamerkan perasaan empati, I feel for you, I feel with you, I feel for you. Ya, dalam empati ini. Dan memberi inspirasi kepada yang individu untuk mempamerkan yang terbaik tentang diri mereka. Kalau kita selalu memberi kata-kata positif, ya, people feel positive. Kalau anda selalu gunakan yang negatif, people feel negative about themselves. So, always have that. Dan jangan lupa, kita tak boleh lari. Peribahasa Melayu daripada awal lagi dah sebut. Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. So, kalau awal tu disebut, the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So, be careful with your words. Remember the power of words, the magic of listening and being listened to. When people speak, bila orang bercakap, kita patut dengar. Kita nak dengar setiap perkataan mereka. Dan bila kita bercakap, kita nak orang pun dengar apa yang kita cakap. Itu adalah satu tabiat kita menghormati di antara satu sama lain. So, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Marilah kita sama-sama meneroka mencari ilmu daripada mana-mana jua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai guru sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik daripada kita. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi. Ia sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik.
dan bagi pendapat saya sendiri, komunikasi adalah berkuasa untuk membina jaringan ilmu yang berkesan. Di era globalisasi ini, penyampaian ilmu yang berkesan akan menentukan sejauh mana penguasaan ilmu seseorang itu. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Semoga dari perkongsian tadi kita sebagai pendidik terus bersemangat mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan sesi CDL kita pada hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua Excellent, sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-72, yaitu Encik Helsen Justin dan Puan Ezlin Laduni, Puan Elsis Syahron Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, khususnya yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Telur dadar bumbunya lada ditambah acar menjadi selera. Saya Cikgu Alini dari SK Timbua sebagai moderator Anda. Semoga lancar membawakan acara. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-72, #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Untuk pengetahuan, Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang akan dijalankan secara bersiri menerusi seri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on pada hari ini yaitu berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang terakhir adalah membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau portal rasmi CDL. Di sini Anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini dari CDL. Seterusnya, sebelum saya memperkenalkan penceramah CDL kita pada petang ini, saya dan pihak CDL berbesar hati sekiranya para peserta, guru-guru pendidik yang ada pada petang ini untuk set nama yang ada pada paparan skrin Anda. Jika tidak keberatan, para guru boleh meletakkan nama dan diikuti dengan nama sekolah seperti yang guru-guru boleh lihat dalam paparan nama saya. Ini supaya penceramah dan peserta semua dapat melihat kemeriahan dan sokongan dari guru-guru dari pelbagai sekolah dan kawasan. Terima kasih guru-guru yang sangat sporting. Baiklah, saya teruskan. Berikut saya bacakan biodata penceramah kita pada petang ini, yaitu yang pertama, Cikgu Helsen Justin yang merupakan guru penolong kanan pentadbiran SK Timbua Ranau, berpengalaman mengajar selama 10 tahun, merupakan ikon adik guru pada PPD Ranau tahun 2025,
Jurulatih Inovasi dan Kajian Tindakan PPD Ranau, dan juga merupakan jurulatih kajian tindakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang kedua, Cikgu Izlin Laduni pula merupakan guru pemulihan SK Timbua Ranau, berpengalaman mengajar selama 8 tahun dan merupakan guru keluaran IPG Perlis tahun 2015. Dalam CDL Hands-on Online Season Sabah, siri ke-72 kita pada hari ini, Cikgu Helson Justin dan Cikgu Izlin Laduni akan membuat perkongsian terbaik perkongsian yang bertajuk iLatis. Latis, bahan pengajaran dan pembelajaran interaktif matematik untuk meningkatkan kemahiran mendarab nombor. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus bertanya dalam ruangan chat dan akan dibaca bila ada ruang dan peluang. Kita teruskan, dipersilakan penceramah-penceramah kita untuk memberikan perkongsian. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Alini Minti Sinsian yang merupakan guru dari SK Timbua Ranau. Pertama sekali, terima kasih kepada platform CDL Hands On karena telah memberikan ruang dan kesempatan untuk saya bersama-sama sekali lagi di dalam ruangan ini untuk berfungsi kepada rekan-rekan guru, bukan saja dari seluruh pelosok negeri Sabah, tapi saya percaya yang hadir pada petang ini dalam merupakan guru-guru dari seluruh pelosok Malaysia. Oke, pada sesi kali ini saya dan sebentar lagi pembentang yang kedua, Cikgu Ejlin Laduni akan membentangkan secara lebih detail tentang perkongsian amalan terbaik pada petang ini. Jadi sebelum saya memulakan, sekali lagi terima kasih kepada panel C dan tim yang telah memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk berfungsi bersama-sama dengan guru pada petang ini. Terima kasih juga kepada PPD Ranau, terima kasih kepada guru besar SK Timbua, rekan-rekan PK, khususnya guru-guru SK Timbua yang hadir pada petang ini. Terima kasih. Di sini ada Cikgu Rujima dari SK Timbua Ranau. Terima kasih Cikgu bersama-sama dengan kami pada petang ini. Guru, kalau kita lihat sebenarnya ada memberikan feedback, ada yang dari SK Sungai Padas Damit Bofot tersalah sekolah, juga dari guru dari SMP Binggur, Cikgu Angelin, Cikgu Timothy dari SMP Tebu Inam, SMP Bonor. Terima kasih guru-guru atas sokongan yang diberikan. Jadi kita langsung saja kepada pembentangan pada petang ini. Jadi sebelum masuk ke dalam sesi yang kedua, saya ingin berfungsi tentang pendekatan digital di dalam mata pelajaran matematik. Seperti mana yang kita maklum, di mana dasar pendidikan digital yang telah diluncurkan pada tahun lepas telah membawa satu gelombang yang baru di dalam dunia pendidikan kita, di mana landscape pendidikan kita berubah ke arah pendigitalan. Dan ini juga adalah merupakan salah satu dari 7 trust utama Kementerian Pendidikan, yaitu pendidikan digital. Dan saya percaya guru-guru yang bersama-sama dengan kami pada petang ini adalah merupakan guru-guru yang excellent, yang sudah sepakat di dalam bersama-sama membawa aspirasi Kementerian Pendidikan ini kita terapkan bersama-sama di sekolah masing-masing. Jadi pada petang ini kita akan lihat bagaimana pendekatan digital itu kita boleh gunakan khususnya di dalam mata pelajaran matematik. Baiklah, seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi, ini merupakan beberapa keratan akbar secara digital yang telah yang saya ingin kongsikan, di mana kalau kita lihat di dalam keratan akbar digital ini bahwa peruntukan sejumlah 70,5 bilion ringgit Malaysia telah digunakan khusus untuk memperkasakan semula pendidikan negara. Kalau kita lihat peruntukan ini sangat besar karena ini merupakan dan bukti bahwa kerajaan kita serius di dalam membangunkan pendidikan di negara kita secara khususnya. Dan saya percaya bahwa peruntukan yang besar ini akan kita gunakan dengan sebaik mungkin, di mana ada banyak dasar-dasar kerajaan dan juga program-program pendidikan yang akan dilaksanakan. Kita
mencapai satu impact yang besar dan berkesan untuk membantu murid-murid kita dan seterusnya menyokong kepada visi dan misi Kementerian Pendidikan. Nah, seperti mana yang saya katakan tadi, di sebelah kanan screen saya, ini ada Twitter Kementerian Pendidikan di mana isu secara pembelajaran, kebijakan guru, dan akhirnya meningkatkan pendigitalan pendidikan digital khususnya di negara kita. Dan ini merupakan fokus utama Kementerian Pendidikan di bawah YB Puan Padina binti Sidek yang merupakan Menteri Pendidikan kita. Dan rekan-rekan guru, mari kita yang bersama-sama petang ini mari kita menghayati 7 tugas utama ini, dan inilah merupakan panduan untuk kita melaksanakan tugas kita di sekolah, di mana secara tidak langsung akan memotivasikan guru-guru walaupun dimanapun guru-guru berada, baik guru-guru yang bertugas di pedalaman dan baik juga guru-guru yang bertugas di luar bandar dan bandar. Saya percaya ini akan menjadi panduan yang sangat berkesan dan berguna, di mana akan memotivasikan dan menginspirasikan guru-guru walaupun dimanapun guru-guru berada. Seterusnya berikut saya paparkan juga beberapa catatan akbar di mana ini menyokong kepada pendigitalan pendidikan, di mana kalau kita lihat rancangan Malaysia yang ke-12, penekanan terhadap kurikulum STEM akan diperkenal sebagai persediaan pelajar untuk menguasai industri revolusi perindustrian 4.0. Dan juga dalam budget 2023, di mana kerajaan sangat serius untuk memperkukuh pendigitalan sistem pendidikan negara. Di mana sewaktu PKP yang lepas, kita dapat melihat bagaimana perubahan landscape perubahan terjadi di dalam landscape pendidikan negara kita, di mana portal D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia, telah diperkenalkan, di mana rekan-rekan guru di seluruh Malaysia kita bersama-sama dapat memanfaatkan portal D5 ini untuk mengakses bahan-bahan pelajaran dan juga bahan-bahan pendidikan, di mana kita menggunakan portal D5 ini semaksimal yang mungkin untuk memastikan anak-anak murid kita tidak akan meskipun dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 yang lepas, di mana guru-guru dan murid tidak dapat melaksanakan PDPC secara fisikal di dalam kelas. Jadi kesempatan ini juga saya ingin mengalungkan kebersamaan sekali lagi guru-guru yang bersama pada petang ini. Terima kasih rekan-rekan guru, khusus guru-guru dari SK Timbua yang bersama-sama pada petang ini, Cikgu Malan. Terima kasih Cikgu. Saya percaya perkongsian pada petang ini akan memberikan inspirasi untuk kita bersama. Seterusnya kita lihat gambar yang ada di hadapan ini adalah merupakan antara bahan-bahan maujud yang digunakan oleh guru-guru di dalam kelas. Saya percaya guru-guru matematik sangat familiar dengan bahan bantu mengajar ini. Bahkan ada ramai guru-guru yang di dalam ruangan ini merupakan guru-guru yang excellent, sentiasa berpikir apakah bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk membantu murid-murid kita belajar di kelas. Jadi secara amnya bahan bantu belajar ini sangat membantu guru-guru khusus untuk murid tahap 1, di mana konsep ataupun pembelajaran itu berbentuk secara abstrak, dan kita mau supaya pelajaran matematik ini akan berbentuk konkret, di mana mereka akan dapat memegang, menyentuh barang-barang ini agar itu akan mengukuhkan lagi pemahaman mereka secara konkret. Dan rekan-rekan guru, pada petang ini kita akan melihat bagaimana bahan bantu mengajar ini kita akan ubah dan kita akan transform ke bahan digital. Jadi sebentar rekan saya mengungsikan ada satu bahan yang telah dibangunkan di sekolah kami di SK Timbua Ranau Sabah, di mana bahan-bahan ini telah digunakan untuk membantu murid-murid belajar matematik, dan terkhusus di dalam menggunakan kaidah lattice ataupun kekisi. Sebentar guru-guru Cikgu Angelin Laduni akan membentangkan ini, dan mari rekan-rekan guru kita bersiap sedia untuk belajar perkara yang baru, dan apa yang kita pelajari pada petang ini kita tidak akan terhenti, itu tidak akan berhenti di sini, tetapi kita akan aplikasikan di sekolah kita nanti.
Baiklah. Jadi ini paparan ini yang kita lihat sekarang ini adalah merupakan beberapa permainan ataupun secara interaktif, secara digital yang sempat saya em, kongsikan pada petang ini, di mana ini adalah merupakan beberapa pendekatan permainan secara interaktif yang kita boleh lihat sekarang, di mana guru-guru menggunakan bahan-bahan ini untuk membantu murid-murid belajar matematik secara digital di dalam kelas. Jadi di dalam membudayakan inovasi digital di sekolah, yang terpenting adalah bagaimana kita menyediakan kemudahan ICT di sekolah, dan ini merupakan satu cabaran yang besar kepada rekan-rekan guru karena kita bukan saja berdepan dengan masalah talian yang tidak begitu stabil dan sebagainya, tetapi kita juga berdepan dengan masalah kekangan dari segi kekurangan kelengkapan ICT. Jadi pada petang ini, sebelum saya serahkan kepada Cik SD, saya ingin kongsikan inisiatif yang telah dilakukan oleh SK Timbuara Ranau, di mana SK Timbuara Ranau kami telah sepakat untuk menjadikan sekolah kami sekolah digital, dan kami telah bentangkan sehingga ke peringkat PPD untuk memohon kebenaran dan sebagainya. Jadi mohon bantuan sokongan doa dan juga motivasi daripada rekan-rekan guru yang hadir pada petang ini, di mana harapan dan cita-cita kami adalah untuk menjadi sekolah digital. Untuk makluman, SK Timbuara Ranau ini berada nun jauh di pedalaman, namun kerjasama guru-guru pentadbir, kami ingin menjadikan sekolah kami sebagai sekolah digital yang pertama di luar bandar. Jadi terima kasih rekan-rekan guru yang telah bersama-sama dalam ruangan pada petang ini, dan harapan dan dorongan saya, mari kita sentiasa mencari inisiatif untuk membantu murid-murid kita belajar matematik menggunakan pendekatan digital. Jadi sebelum kita menyediakan ruangan dan platform untuk murid-murid belajar secara digital, mari guru-guru kita belajar untuk melengkapi diri kita dengan banyak kemahiran-kemahiran digital, di mana kita menjadi fasih digital, menjadi seorang yang mahir digital. Itu memerlukan usaha daripada guru-guru untuk explore dan untuk saling melakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi seterusnya saya mempersilakan Cikgu Ezlin Laduni untuk menyambung sesi pembentangan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Halsen. Kita akan teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Bentar ya, Cikgu-Cikgu. Oke, Cikgu-Cikgu boleh nampak tak? Boleh nampak paparan yang saya share? Boleh. Oke, boleh? Oke. Boleh. Alright. Oke, terima kasih atas respon. Oke, pada hari ini, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Cikgu Ezlin, merupakan guru pemulihan di SK Timbuara Ranau. Dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu semua tentang satu bahan pengajaran dan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kemahiran mendarab nombor. Mungkin iLetis ini adalah satu bukan penjenamaan, cuma satu nama yang saya berikan untuk bahan yang saya bina. iLetis, kalau guru-guru yang biasa untuk mengajar matematik, sekolah rendah yang biasa ajar Arab, mungkin pernah dengar letis, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah kekisi. Jadi untuk bahan saya bagi nama iLetis, I itu adalah interaktif. Sebab bahan yang saya bina ini adalah bahan yang berkonsepkan interaktif yang boleh digunakan secara digital. Jadi sebelum saya meneruskan lebih lanjut tentang perkongsian saya pada petang ini, kita terus kepada ice breaking. Jadi ice breaking yang ada di sini
boleh scan QR. Kita kita akan berkenalan sedikit sama ada guru-guru ataupun siapa yang ada pada petang ini pernah dengar ataupun pernah guna kaidah ini. Oke, cikgu-cikgu boleh scan QR. Kalau yang sudah scan boleh 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 bagi respon di bahagian chat ataupun uh, menggunakan on mic bagi tahu sudah scan ya sudah join atau belum. Ada sesiapa yang sudah scan sebelum saya mulakan? Oke. Kalau sudah tanpa membuang masa kita mulakan ice breaking kita. Mungkin sesiapa yang sudah scan akan muncul soalan seperti ini di bahagian. Oke, sudah respon. Oke, adakah Anda pernah menggunakan kaedah kekisi ataupun kaedah letis? Sebenarnya kekisi ini adalah bahasa Melayu yang digunakan, tetapi dalam bahasa Inggrisnya ialah letis. Mungkin ada yang pernah dengar? Oke. Ada 58% sudah pernah dengar, tidak pernah menggunakan kaedah kekisi. Tidak pasti 3, oke. Setakat ini ada 59% guru ataupun cikgu-cikgu yang ada pada petang ini tidak pernah guna. Semakin meningkat, tidak pernah guna ataupun mungkin biasanya tidak pernah dengarkan sebab sebelum ini kita akan teruskan lepas inilah. Saya akan terangkan lebih lanjut tentang kaedah kekisi ini di slide yang seterusnya. Oke, jadi kita akan teruskan kepada setiap yang tidak sempat untuk jawab untuk bagi respon bahagian soalan pertama tadi, mungkin boleh bagi yang pernah dengar atau enggak, apakah yang kamu paham tentang kaedah kekisi? Siapa yang ada scan boleh bagi respon di ruangan. Oke. Salah satu teknik mendarab. Betul, oke. Tidak pernah guna, oke. Ada lagi respon? Siapa yang pernah guna kaidah ini? Apa yang kamu paham ataupun apa yang kamu boleh katakan tentang kaidah kekisi ini? Oke, kebanyakan tidak pernah guna. Ya, teknik mendarab yang sangat mudah. Kaidah darab nombor. Kurang pasti tidak pernah guna kaidah ini. Oke, nice and interesting. Oke, terima kasih guru-guru, cikgu-cikgu semua yang sudah memberi respon. Oke, kita akan teruskan. Terima kasih semua yang yang sudah memberi respon. Kita akan terus perkongsian pada hari ini. Oke. Kaedah letis pun kaedah kisi yang tadi ada cakap memang untuk mendarab. Dia adalah satu kaedah alternatif dalam pendarapan nombor yang lebih mudah. Kalau kita sebelum ini biasanya bagi yang umur-umur yang sudah 20-an ataupun 30-an sekarang, mungkin atau yang di atas lagi, kita tidak guna ini karena masa kita belajar sekolah rendah ataupun belajar matematik di biasa sekolah rendah lah, tidak pernah ada kaidah ini. Yang ada cuma bentuk lazim kan. Jadi untuk pengetahuan kaidah kekisi ataupun letis ini telah dimasukkan di dalam silibus buku teks matematik sekolah rendah untuk yang sekarang lah. Maksudnya bila murid menjawab soalan darab, orang boleh buat dalam bentuk kaidah kekisi sudah sekarang. Boleh diterima dan diberi marka selagi jalan kira dan juga jawapan dia betul lah. Jadi, sebenarnya kaidah letis ini
dan digunakan di Parsi dan India pada abad ke-9. Dan pada zaman itu, ahli matematik Al-Khwarizmi telah memperkenalkan kaidah ini dan Fibonacci membawanya ke Eropa dan seterusnya dia telah berkembang sampai telah digunakan oleh Malaysia ataupun kita sekarang. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan perbandingan kaedah lattice dengan kaedah pendarapan yang lama. Jadi, untuk kaedah bentuk lazim yang biasa, kita akan gunakan ya betul, kita akan guna bentuk lazim macam yang kita nampak di paparan kan sebelum ni. Kita akan buat 24 darab 24, and then murid akan menjawab terus ke bawah. Tapi ini merupakan salah satu mungkin mungkin cikgu-cikgu yang ada mengajar atau cikgu-cikgu yang biasa mengajar matematik sekolah rendah, kebanyakan murid lemah mempunyai masalah bila ataupun nomor semakin besar, pengiraan dia akan bertambah ke bawah. Dan salah satu yang saya dapati di dalam kelas ataupun di sekolah saya sendiri, murid sering membuat kesalahan terutamanya di bahagian bawah tuh. Bila mendarab, kadang-kadang dia perlu ke tepi kan, tapi kebanyakan murid yang lemah tidak ingat ataupun tidak faham kenapa dia begitu. Sering melakukan kesilapan. Jadi, coba tengok di bahagian kaedah lattice pula. Kaedah lattice dia adalah berbentuk kotak. Dia berbentuk kotak dan kotak demi kotak sebenarnya. Jadi dia lebih mudah dan juga murid akan tidak keliru. Yang penting murid itu paham pembinaan langkah-langkah untuk membina bentuk dia dan juga langkah untuk menyelesaikan. Jadi itu yang saya akan kongsikan pada hari ini, bagaimana air lattice ataupun bahan yang saya bina ini, bagaimana bahan ini dapat membantu murid lebih dan juga lebih paham kaedah kaedah pendarapan kisi ataupun kaedah lattice inilah. Oke, kita teruskan. Oke. Saya akan teruskan apa itu lattice macam yang saya katakan sebelum ini, yang merupakan bahan interaktif. Bila kita cakap interaktif, dia adalah satu bentuk digital yang mana murid boleh tekan, murid ataupun siapa pengguna dia mudah digunakan. Dia menggunakan butang, lepas tu dia dapat membuat ataupun bermain sendiri. Maksudnya dia lebih berpusat. Murid tidak perlu bimbingan, tidak perlu banyak bimbingan daripada ibu bapa ataupun guru-guru lah. Jadi kita teruskan. Baiklah. Oke, ini saya katakan sebentar tadi, macam mana kita mahu murid faham ataupun menyelesaikan darab menggunakan kaedah kekisi dengan lebih baik. Ini merupakan satu inovasi yang saya sebenarnya kaedah ini kan memang sudah ada, tapi cuma macam mana jadikan dia digital dan juga menekankan teknik-teknik membuat dan menyelesaikan kaedah soalan darab menggunakan langkah. Oke, nanti kita akan tengok satu persatu. Jadi ini merupakan menu utama sebenarnya di dalam iLattice, yaitu yang pertama dia ada langkah-langkah pembinaan untuk bentuk lattice dan juga langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan kaedah lattice. Jadi kita akan lihatlah dan seterusnya latihan dan permainan. Itu memang untuk latihan dan juga untuk tarik murid. Kita teruskan. Oke, ini apa yang ada di dalam iLattice. Yang adalah ini adalah contoh-contoh ataupun nomor digit
yang masukkan di dalam 2 digit darab dengan 1 digit, 2 digit darab dengan 2 digit. Oke, 2 digit dengan 4 digit. Semua ini ada, dia akan ada, murid boleh tekan, boleh tengok macam mana pembinaan bentuk lattice, juga penyelesaian masalah. Oke, kita akan tengok sebenarnya. Oke, ini 3 langkah membentuk. Kalau kita nampak tadi kan di sebelah sini, oke, dia langkah pembinaan untuk lattice dan juga langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan kaidah lattice. Dia ada 2. Untuk kita kasih selesaikan satu soalan darab, dia menekankan ada 2 bahagian atau setiap bahagian ada 3 langkah sebenarnya. Kita akan tengok macam ni. Oke. Untuk langkah pembinaan, kita ada 3 langkah, di mana kita ajar murid untuk letak nomor berdasarkan soalan dahulu. Terusnya langkah kedua, membentuk kotak. Dan yang ketiga, kita ajar murid untuk lukis garisan condong. Jadi, mungkin ada di sini yang masih bengok, masih blur kan, macam mana sebenarnya. Jadi di sini ada video, saya akan tunjukkan video untuk kamu lebih paham. Sebentar, saya akan tunjukkan video macam mana iLettis ini mengajar murid untuk membina dengan lebih senang dan juga secara teratur lah. Sekejap ya. Oke. Oke, nampak apa Ren? Cikgu-cikgu boleh nampak paparan yang ada? Nampak video yang saya share? Boleh. Sudah main? Oke. Nampak dia cuma memang karena dia ada problem, tapi mungkin kamu boleh nampak kan? Ini adalah salah satu contoh lah untuk soalan 2 digit darab dengan 1 digit. Di sini kita akan ada langkah 1. Nih, kita akan nampak langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi bila kita tekan langkah 1, dia akan jadi macam tadilah. Ini saya ulang balik. Oke. Langkah 1 dia akan tunjukkan macam mana kita letak nomor dan berdasarkan soalan dia. Oke. Ini langkah pertama. Yang kedua ialah bentuk kotak dia berdasarkan garisan yang telah kita buat lah. Nah, oke, ini langkah 2. Oke, dan yang langkah ketiga ini senang. Kita ajar murid untuk lukis garisan condong dari tepi ke tepi. Oke, sudah murid dapat paham ataupun mahir dalam pembinaan bentuk kecil ini, baru kita akan terus kepada penyelesaian masalah dia. Oke. Itu yang tadi kan ini membina bentuk. Dia ada 2 bagian. Ini bagian pertama. Kita ajar ataupun kita bagi kuat kemahiran murid itu dalam membina bentuk itu dahulu. Sebab biasanya ada murid yang dia bila dia kena ajar kaedah ini kan, bila kita guna yang kaedah tulis di papan tulis, kita sebagai guru, kita akan ajar tulis, lepas tu ada yang murid keliru. Kenapa dia punya kotak ada 6, ada 3, ada 4, ada 8 kan? Jadi di sini bila kita mengajar murid setiap langkah demi langkah, orang sendiri akan nampak kenapa kotak itu ada 4, ada 3, ada 6, begitulah. Jadi yang seterusnya kita pergi. Nah, ini adalah 3 lagi langkah selepas dorang mahir untuk membentuk.
kita akan bagi 3 langkah, kita akan ajar murid-murid 3 langkah untuk penyelesaian. Oke, di sini yang susah sedikit, tapi um, daripada bahan ini mungkin murid boleh ulang-ulang tekan begitu, boleh mungkin lebih paham. Oke, saya akan share video macam mana bahan ini uh, bahagian ini. Oke, ini adalah contoh video penggunaan bahagian langkah penyelesaian. Oke, di sini bila orang sudah buat bentuk ni, bentuk kekisi, kita akan ajar murid selesaikan soalan darab bermula dari kotak atas sebelah kanan. Nah, ni yang macam tadi kan, oke, macam tadi tu dia akan ada nombor. Maksudnya itu adalah macam ni. Bila orang akan tekan nombor 1, akan keluar macam ni. Kita akan ajar nomor 1 itu adalah kotak pertama yang kena dorang selesaikan lah. Oke, lepas tu bahagian isi ni, bahagian isi ni kita akan bagi tunjuk murid macam mana mengisi. 4 kali 3 itu bila diisi, 1 itu letak di mana, lepas tu 2 tu letak di mana. Oke, lupa. Oke. Oke, itu bahagian langkah 1 di mana murid diajar macam mana untuk tulis jawapan, di mana dulu mula, lepas itu di mana macam mana dia perlu isi, 1 di mana, 2 di sana. Di sinilah murid guru-guru boleh tunjukkan ataupun sambil dorang lihat, sambil dorang tengok di paparan, guru-guru boleh bagi tunjuk ataupun bagi terangkan sama murid-murid lah supaya lebih faham. Jadi, oke, untuk langkah kedua ialah penambahan bermula dari bawah. Oke, penambahan bermula dari bawah maksudnya ada garisan condong tuh dia akan bermula dari bawah lah. Contoh dia 2, dia tidak akan tambah mana-mana, jadi dia akan turun. 1 tambah 6, dia akan jadi 7. Oke. Lepas itu langkah ketiga, tulis jawapan bermula dari sebelah kiri. Mungkin guru-guru boleh nampak kan? Dari kiri sini, jadi jawapan dia adalah 72. Nah, dari sini murid akan lebih paham dan juga murid boleh buat latihan banyak kali sebenarnya. Kalau di dalam IELTS, dia ada banyak soalan dan murid boleh tekan-tekan sendiri, boleh tengok. Jadi kita sebagai guru bila kita guna IELTS ini, sebenarnya kita boleh bagi murid soalan tu dulu. Macam tu. Lepas tu kita akan bimbing satu persatu menggunakan setiap langkah yang kita telah buatlah, yang sudah kita ajar, sambil dorang tengok demo dia, sambil dorang ingat, lepas itu kita boleh ulang balik untuk murid-murid itu lebih faham dan juga mungkin lebih mahir menguasai pendarapan menggunakan uh, kaedah kekis ini. Oke, kita teruskan. Oke, ini pula ialah salah satu latihan ataupun latih tubi yang ada di dalam IELTS, di mana murid itu sebenarnya boleh tulis atas nih. Orang akan boleh tulis lukis, orang akan boleh lukis dan kemudian periksa sendiri jawapan yang ada di bawah. Jadi bagi murid yang menggunakan bahan ini di rumah ataupun tanpa bantuan guru ataupun ibu bapa, murid boleh buat sendiri, lepas itu periksa sendiri. Maksudnya orang akan lebih paham macam mana salah, mana betul bila dorang sudah cek jawapan dorang lah. Oke, ini adalah contoh yang ada di dalam IELTS lah, latih tubi dan juga game. Tapi saya tidak sempat untuk bagi tengok games ataupun permainan yang ada di dalam.
Cuma yang ini saja lah. Jadi ini ya kita akan cakap dia adalah Lucky to Be berpusatkan murid secara interaktif. Oke, oke. Kalau yang tadi itu lebih kepada apa yang ada pada iLetis, apa yang ada di dalam. Oke, jadi seterusnya saya akan berkongsi dengan rekan-rekan di sini macam mana cara membina bahan iLetis ini. Oke, oke. Kalau di sini sebenarnya bahan itu apa yang kita nampak tadi itu semua menggunakan perisian Microsoft PowerPoint sahaja. Saya buat dari awal sampai ujung hanya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk untuk dari draft dia dan juga sampailah dia boleh digunakan. Dia merupakan Microsoft PowerPoint. Yang paling penting ialah rangka atau cara kita mengajar, teknik pengajaran yang telah kita pilih, yaitu saya menggunakan langkah demi langkah lah. Maksudnya kita akan buat demo. Jadi apa yang saya buat ialah saya menggunakan animasi dan juga hyperlink sahaja um, untuk membuat bahan iLetis itu sebenarnya. Cuma apa yang kita kena buat, kita boleh uh, sebenarnya kan kalau kita guna slide kan, kita guna PowerPoint, dia setiap animasi yang kita buat, pergerakan dia, hyperlink dia, sebenarnya kita boleh copy paste. Kita cuma edit saja untuk setiap soalan yang berbeza. Jadi mungkin di sini ada guru-guru ataupun cikgu-cikgu di sini yang ada pengalaman sama-sama membuat macam PowerPoint, boleh bagi cadangan ataupun berkongsi di bahagian chat. Adakah buat ini senang atau susah, ataupun apa sebenarnya apa yang murid guru-guru yang ingin bertanya. Mungkin di guru-guru di sini yang mau tanya macam mana pembinaan dia, masih yang tidak paham macam mana penggunaan animasi, hyperlink, mungkin boleh tanya di ruangan chat ataupun boleh kontak saya nantilah selepas ini. Oke, yang itu cara membina bahan iLetis. Seterusnya ialah kita teruskan. Oke, ini merupakan kebaikan dan juga kelebihan menggunakan iLetis. Ini dia berbentuk digital dan interaktif. Itu yang saya cakap tadi. Kita pancar, kita boleh tekan. Bukan kita saja masa mengajar, tapi murid pun boleh buat di rumah. Boleh buat di mana-mana, tidak semestinya di sekolah, tapi di rumah yang penting orang ada gadget dan juga yalah gadget, telepon, tablet, boleh guna laptop, semua boleh menggunakan ini secara offline. Maksudnya dia tidak menggunakan uh, talian lah, kita tidak menggunakan internet lah. Jadi bagi kita sebagai guru pula, dia memudahkan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Maksudnya bila kita pancar di depan, murid boleh nampak dengan jelas. Lagi satu, kita boleh ulang-ulang untuk menunjukkan demo bila kita mengajar, dan di sana kita dapat menjembatkan masa dan tenaga kita lah. Berbanding kita tulis di depan, kita padam, kita tulis lagi untuk bagi terang lagi sama murid kan. Oke, jadi ini merupakan impak pelaksanaan pencapaian murid bagi beberapa murid yang saya sudah buat, murid tahun 4 di SK Timbuak Ranau, yang mana ada 6 orang murid saya guna bila saya ajar secara saya ajar murid yang baru kenal dengan kaidah ini, yang baru belajar darab dan juga merupakan bekas pemulihan. Saya ajar murid secara manual dahulu, dan ini adalah hasil kerja sebelum itulah. Jadi murid masih keliru dan juga mungkin masih belum paham
macam mana pembinaan uh, menyelesaikan darab menggunakan kaidah ini. Jadi selepas lebih kurang 3 minggu murid menggunakan IELTS, ini di sebelah ini adalah selepas penggunaan IELTS, murid sudah dapat menjawab beberapa soalan dari 5 soalan yang kami bagi. Kebanyakan murid sudah dapat menjawab semua dengan betul. Oke, itu adalah impak. Oke, seterusnya. Oke, di sini mungkin ada guru-guru di sini yang mau try gunakan. Di sini saya ada sediakan satu sampel. Di sini ada satu sampel IELTS ataupun um, inilah dia adalah satu sampel yang saya buat. Mungkin murid siapa yang berminat boleh scan QR nih untuk direct pergi Drive, lepas itu boleh download apps ataupun download sampel IELTS yang saya sediakan. Jadi sebenarnya sampel itu dia ada password. Jadi kalau siapa yang sudah download, lepas itu bila dia buka dia akan ada keluar minta password kan? Ini CDL Siri 72 dia punya password. Jadi jangan lupa CDL Siri 72 password dia. Jadi saya bagi mungkin ada siapa di sini yang mau scan ataupun mau download ini. Oke, boleh scan QR lah untuk masuk pergi Drive. Ada pertanyaan boleh tanya terus di ruangan chat A. Oke, sudah scan? Sebelum saya teruskan, mungkin ada yang kalau sudah scan, sudah download, mungkin boleh share apa-apa feedback di bagian komen. Nah, link Drive juga boleh mungkin yang tidak tidak dapat scan, mungkin boleh masuk ada Cikgu Azwani dia bagi link di dalam chat. Boleh masuk di sana lah. Oke. Sudah scan kan? Mungkin siapa yang belum scan boleh masuk di chat lah. Ada share di dalam sana. Oke, kita teruskan. Oke, di sini sebenarnya apa yang saya mau share tentang IELTS kira macam sudah saya share, sudah saya cakap, sudah saya berkongsi dengan rekan-rekan semua. Jadi di sini ada satu cuba ataupun soalan darab yang kalau tidak keberatan, cikgu-cikgu yang boleh scan untuk jawab soalan. Ya, Cikgu Alini pun boleh scan untuk jawab soalan. Oke. Kita mau coba untuk jawab. Dia soalan yang simple saja. Dia adalah soalan darab dan di dalam permainan guru-guru perlu menyelesaikan soalan itu menggunakan ada yang dapat ada yang sudah scan dapat masukkah? Boleh respon invalid.
Oke, tidak apa. Nanti saya share yang ini pula. Siapa? Invalid. Oke, yang inilah pula. Oke, boleh nampak paparan kan? Oke, yang ini pula lah. Kamu scan kalau itu invalid. Coba scan yang ini pula. Dapatkah? Dapat juga scan? Jika ini boleh dapat, boleh scan? Oke, dapat. Oke, jadi, oke banyak sudah yang masukkan. Oke, jadi coba setting. Oke, 10 orang sudah. 11. Oke, kalau sudah, oke, boleh saya start? Saya start. Oh, ada lagi. Oke, oke, 15. Oke, saya start ah. Oke, ada yang ada masalah untuk melukis kah? Maksudnya dia pandai terpadam-padam. Oke, coba kita tengok ah. Ah, 100. Ada yang sudah jawab, YT. Oke, ini eh, cikgu sebenarnya coba buat menggunakan kaidah kekisi. Kalau boleh, mana tahu ada yang dapat lukis, adakah yang buat coba buat bentukan sahaja pun boleh, buat bentuk dalam bentuk kekisi. Macam ni, macam Hana. Oke, nampak kan paparan? Oke, Hana, macam ni Hana, Alina. Oke, ini biasa buat nih, mungkin kan? Ah, Afik pun betul boleh. Hmm, bagus latihan atletis. Oke, apa ini latihan atletis? Ini mungkin ada salah nih 5. Oke, ini mungkin yang belum pandai, belum masih keliru macam mana penambahan dia kan? Dia boleh jawab, dia boleh isi. Kalau latihan atletis ini, tengok dia memang boleh isi tempat dia, cuma dia tidak tahu macam mana untuk letak. Oke, Mei, Akil, banyak. Oke, yang tim. Oke, betul. Oke, habis masa. Oke, boleh boleh nampak. Oke, habis masa sudah. Mungkin ada siapa yang tidak sempat kasih habis lukisan ataupun jawaban. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua karena banyak kita sudah memberi respon, sudah coba buat. Maksudnya di sini ada sudah murid guru-guru yang paham kan macam mana cara buat. Mungkin ada yang baru buat, ada yang baru belajar, baru belajar pun boleh boleh sama-sama belajar ataupun siapa guru yang memang tidak mengajar matematika, tapi mungkin bila nampak cara-cara atau langkah-langkah yang sudah diterangkan mungkin boleh paham sudah dan juga boleh buat soalan tadi. Terima kasih semua atas respon. Jadi sebenarnya uh, di sekolah memang ajar murid guna gerarap kekisi. Ya, sebab sekolah memang cara ini lagi senang kalau bagi saya sebagai guru pemulihan. Sebab untuk murid lemah ataupun biasa murid lemah memang dalam kelas saya tidak pernah ajar dalam bentuk lazim. Saya memang ajar murid menjawab soalan darab menggunakan daerah kaidah kekisilah. Oke, jadi hmm, seterusnya, oke.
Ya, hampir. Oke. Sebelum kuis ini, kuis terakhir dari saya, adakah sesiapa di sini yang mau bagi feedback ataupun soalan sebelum kita kita mula kuis terakhir? Sebelum saya menutup perkongsian pada hari ini, selepas kuis inilah. Ada soalan nggak? Boleh type di ruangan chat. Ada. Oke, soalan. Kalau dapat jawab, saya jawab. Oke, kalilah, kalilah. Lebih mudah sebab kalau darab 2 digit murid biasa akan berskip darab 50. Ya, betul. Itu kenapa selalu saya guna kaidah kekis ini sebab murid memang akan sentiasa skip. Bukan sentiasa, kebanyakan akan skip. Kalau bagi murid saya lah, dia akan skip darab 50. Dorang kadang-kadang kan sebab kalau yang kaidah yang biasa tuh bentuk lazim bila melibatkan tiga, dua, lebih daripada satu, memang yang di sebelah tuh satu dia orang akan skip, tidak akan darab, dan yang kedua lagi dorang darab cuma yang jawaban di bawah dia itu kan dia tidak macam mana dia akan sepatutnya dia akan ketepikan, tapi kebanyakan murid tidak akan buat di tepi itu. Darab dengan 2 digit lebih baik dari kaidah repetisi ya. Darab dengan 2 digit atau lebih memang lebih baik benar kaidah repetisi. Oke, ada lagi kah soalan sebelum kita mulai kuis? Maksudnya, sesiapa adakah yang dapat download tadi tuh? Itu sampel iLetis yang saya share sama kamu. Ada sudahkah yang dapat download dan guna? Dapat? Ada soalan nggak ataupun feedback kah? Ataupun uh, mungkin ada cadangan untuk tambah apa-apa butang yang mungkin murid perlu di dalam dia? Oke, apa kode untuk quizzes? Oke, kejap. Kita, nanti kita mulai quiz. Nanti kita masuk bagian quiz. Ah, oke, kita ada 20 menit lagi kan? Oke, kaidah lebih mudah. Ya, ah, sampel iLetis itu perlu password. Ya, password dia CDL CDL siri 72. Semua huruf kecil. CDL siri 72 gabung semua. Saya type CDL siri 72. Siapa yang sudah download sampel iLetis itu kan dia punya password. Password dia ialah CDL siri 72. Oke. Oke, tanpa membuang masa, kita mulai untuk kuis terakhir dari saya. Nah, oke. Ada yang sudah join? Oke. Ada lagi yang mau join, boleh scan sebelum saya mulai. Oke, Rafi. Oke, boleh sudah lah kan? Kita ada 15 menit lagi. Kita akan mulakan. Oke, ada satu orang sudah siap. Oh, ada 3 orang. Oke, sorry tadi ada problem. Jadi saya sedang mencari balik yang tadi itu. Oke, tidak apa. Kita teruskan saja. Kita akan teruskan.
Uh, Oke, sorry tadi kuis tadi ada masalah dan saya tidak dapat untuk paparkan siapa yang jawab dengan betul. Uh, jadi uh, saya minta maaf lah. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas semua yang banyak memberi respon dan juga yang hadir pada hari ini. Um, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Cik Alini, moderator. Demikianlah perkongsian dari Cikgu Helsen dan Cikgu Izlin yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita atas sesi hands-on yang sungguh bermakna itu tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang akan dikongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan untuk makluman awal para peserta minggu hadapan, siri ke-73. Kita akan ber-CDL bersama dengan Encik Zulkifli bin Mahayudin yang bertajuk Bimbingan Instruksional CDL. Okey, dan CDL untuk minggu depan adalah sesuai untuk semua guru. Sebarang pemakluman boleh diperolehi daripada melalui portal dan Telegram yang akan dikongsikan. Jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam ruangan chat. Sebelum kita bersurai, mari kita mengambil gambar sebagai bukti kehadiran dan kenang-kenangan. Diminta semua yang hadir hari ini untuk on kamera dan senyum. Mohon bantuan Cikgu Hazwani untuk ambil gambar. Okey, semua on kamera. Ya, cikgu-cikgu boleh terus kekal senyum. Ya, saya ambil muka surat pertama dulu. Ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey. Semua sudah saya serahkan kembali kepada Cikgu Alini. Terima kasih Cikgu Azwani. Itu saja sesi perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye semua. Jangan lupa minggu depan. Okey, bolehlah kita bersurai. Terima kasih. Terima kasih cikgu-cikgu semua.